Okay guys, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Lah, aku macam dah boring dengan intro macam tu kan. Okay, so aku rasa macam tak payah nak intro sebab aku rasa korang dah hafal lah apa yang aku nak cakap. So, hari ni terus kau tahu, dah lama aku order benda ni dah lama. Sangat lama. Dia bukan lama apa, sebenarnya proses nak cari tu yang sangat lama. Aku tak expect benda ni wujud dan aku sangat happy. Aku dalam pada masa kau terkejut daripada awal tu yang tiba-tiba benda ni wujud, tapi dalam pada masa yang sama kau happy sebab benda ni dapat. Okey, benda apa? Sekarang ni aku dapat kelas loceng untuk S660. Kau bayangkan dekat situ macam mana kereta kecil yang CC 660 tapi ada kelas loceng Ogura. Dulu masa dekat Jazz aku pakai enjin L15B twin cam 6 speed manual yang aku pakai shifter K-tune dan segala bagai tu. Okey, aku juga sempat merasa pakai kelas Ogura, tapi kelas Ogura yang dulu aku dapat untuk L15B aku beli baru. Sebelum aku beli baru, aku pakai yang CRZ punya dekat Jazz GK5. Okey, lepas tu dah keluar kod dia untuk L15B, aku laju-laju beli, terus sampai pakai semua cun-cun Cina. So bila aku dah lama tak main Jazz, dah malah fikir benda semua, aku beli S660. Bila dah beli S660 daripada hari pertama, sebab aku nak sangat manual kereta ni, weekend car, aku nak sangat kelas loceng. Tapi aku cari-cari tak jumpa. Sampai satu masa tu rezeki Tuhan lah, aku jumpa dekat website tiba-tiba keluar dan in stock. Aku pun apa lagi, terus tekan beli tanpa fikir apa saja sebab kau nak sangat. So benda tu pun sampai setelah 2 bulan punya order. Kau bayangkan. So dekat sini tuan-tuan, inilah dia barang Ogura Racing Clutch ORC untuk S660. Dan hari ni juga aku nak terus unboxing dan aku nak tunjuk dekat kau satu-satu barang dia. Lepas tu aku nak terus pasang, turun gearbox terus, aku nak terus test macam mana bunyi dekat korang. Aku tak nak main episod-episod, kita layan terus. Okay? So, betul. So kotak dia datang macam gini tuan-tuan. Okay? Ringan je, surprisingly sangat-sangat ringan. Aku pun terkejut. Okay, ini kod dia. Kau boleh nampak dekat sini. Ni segala dia punya part number. Okay. ORC SE Smart Engage Single Plate Metal Clutch Kit S660 JW5. So ini memang kod untuk ini punya kereta. Aku rasa tak pastilah kalau ada yang dah pakai, tapi aku rasa dekat Malaysia this is the first S660 kit punya Ogura clutch yang dekat Malaysia, kelas loceng untuk S660. Okay, so sekarang ni kita unboxing dulu macam biasa. Mic ni aku okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terpotong kotak sayang, babe. Nak simpan kelas standard. Okey. Okey, ni dia punya segala manual, surat beranak dan juga stiker original. Aku buka terus lah. Ni tak bincang sayang pula kan. Buka je lah nak tunjuk kat korang semua kan. Selambalah, malah fikirlah. Sebab plastik dia seal ni. Allahuakbar. Okey. So, apa yang korang akan dapat bila korang beli clutch baru? Ini dia. Stiker. Okey. Sebelum apa-apa aku nak explain dekat kau. Stiker Ogura ni, ya Allah, daripada dulu aku suka stiker potong dia yang kecil-kecil ni. Aku memang minat benda-benda macam ni. Benda-benda stiker kecil-kecil ni. Lepas tu kau takkan, kalau stiker kopi kau takkan dapat tau dia punya yang glitter colour gold ni. Takkan dapat. Aku dah pernah tengok dah. Aku dah pernah sebi. Kalau stiker ni yang kopi, kau takkan jumpa yang glitter sama macam ni. Right? So, stiker dapat. Lepas tu ni aku tak pastilah. Warning kot. Bahasa Jepun. Yang ni dia punya manual dia. InsyaAllah. Ada rupanya untuk S660. Mesti korang pun macam tak faham kan. Mesti korang pun macam, untuk S660 boleh ada kelas loceng. Untuk apa? Kelas ni untuk lumba. Selalunya kita boleh dengar dekat L series, B series, K series, betul? Evo dan semua segala bagai, kan? Tapi rupanya dia buat juga untuk CC 660. So aku sangat curious, aku nak tahu macam mana feel dia. Tekan dia keras ke tak? Kalau dulu Jazz memang bergaduh baik. Kalau aku bawa FV2R ke mana-mana yang kelas loceng, OS ke, Ogura ke, pijak berdiri mat kalau jam. So aku sangat-sangat curious. Sebab apa? Ini yang aku jumpa, kod dia ada pelik sikit sebab dia Ogura SE punya version.
SE tu aku tak pasti apa. Tapi kalau apa yang aku Google, dia cakap dekat situ, aku translatekan lah. Kalau bahasa Melayu maksud dia, dia dah regenerate, dia dah buat baru, re-engineering. Kelas latest ni, dia lembutkan. So, kau dah tak ada rasa macam yang pedal tu tendang balik kaki kau, lepas tu gear 1 macam nak mati gegar-gegar sampai satu dashboard gegar kan. Dia dah tak ada. SE ni, dia punya teknologi baru. So, aku macam sangat-sangat teringin aku nak cuba sebab ni experience untuk aku juga. Okay, and then kau akan dapat grease dalam ni, satu lagi. Grease ni kena pakai tau. Dekat setiap skru-skru tu nanti. Allahu Akbar. Panjang cerita kita ni kalau nak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba lah tuan-tuan. Okey, satu tip dah buka. Dua tip dah buka. Okey. Macam bungkus nasi lemak tu, kan? Nasi lemak dalam pula ada plastik. Plastik ni pula macam bungkus putu mayam. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia Racing Clutch Ogura single plate metal plate. Single metal plate Ogura Racing Clutch untuk S660 JW5. Masya Allah. Made in Japan. Original. Apa besar ni? Aduh. Belum apa-apa pula dah macam gini. Besar ni. Ya Allah. Kau tengok ni pun kau dah happy. Kau faham tak? Kau kalau tengok rupa kelas standard, kejap lagi aku tunjuk dekat kau rupa kelas standard macam mana. Buruk. Ni racing clutch. Puas hati weh. So dia datang dengan clutch case, cover, kuku kambing, center shaft. Lepas tu ini plate semua kat dalam Sekejap lagi lah aku buka dekat kau satu-satu, aku tunjukkan dekat korang semua macam mana, sebab nanti memang nak kena kecai satu-satu pun. So flywheel pun dalam semua complete. So, sekejap kau bagi aku time, cari semua tool, kecai-kecaikan barang, aku akan explain kat kau satu persatu apa nama-nama barang, apa benda macam itulah, detail-detail lah. Lepas tu aku nak pergi makan. Aku nak, macam biasa, aku nak minta tolong boy yang turunkan gearbox apa benda semua, buka-buka, dah siap pasang, aku tunjuk dekat kau hasil dia macam mana. Okay, selamat. Sekejap. Ni aku dah aku duduk bawah tu, aku tu seluar putih tu coy. Tak apalah. Okey, sekarang ni aku dah longgarkan semua segala bagai untuk aku nak buka satu-satu. Kita kecai lah. Kita caikan kelas ni. Aku nak tunjuk korang apa yang ada sebenarnya. Apa tu kelas loceng. Okey, so sekarang ni ini atas sekali ni yang kau nampak color gold ni. So ini ialah clutch cover. Okey, clutch cover ni ada 1 2 3 4 5 6. 6 skru Allen key. Okey, sama macam steering korang ada 6 skru. Okey, so kau dah longgarkan apa semua, kau buka, dia mesti ada washer dalam. Biasalah mana-mana nut pun mesti ada washer. Okey, kau buka kau punya clutch cover. Ini kita panggil kuku kambing. Kuku kambing tengah ni, bila kau ketatkan skru, benda ni bila dah compress ke dalam, ketat, automatik kuku kambing ni akan slightly ke dalam sikit. Dia akan cengkam sikit. Ini aku panggil kuku kambing. Aku tak pastilah kalau ada orang lain panggil benda apa ke apa benda kan. Okay, so ini dia clutch cover. So kadang-kadang dekat kuku kambing ni yang kadang-kadang kau boleh main-main tekan. Okay, faham. Dia nak kata lembut, tidak. Ada yang keras-keras, ada yang lembut-lembut. Tapi ni untuk S660 aku masih boleh tekan-tekan lagi lah. Okay, sebab dia kecil je ni. Ini clutch yang paling kecil, kau tahu tak? Besar tapak tangan je. Lain punya clutch, Masya Allah, besar. Even Just punya pun besar. Ini paling kecil punya clutch. Kelakar gila. Okay, bila ada clutch cover, kau letak tepi. Okay, dah siap macam gini. Inilah barang-barang dalam. Ni apa benda tu? Oh, yang ni aku tak pernah tahu ni. Asal ada ring dengan plate ni. Boy. Boy, ni panggil apa tu? Tak tahu lah. Serius, ni pelik ni. Ni first time aku buka kelas. Aku pun ilmu tak adalah banyak sangat. Tapi so far aku buka kelas, inilah yang kali pertama yang aku nampak benda ni. Sumpah aku tak tahu ni function dia apa benda. Okay, so ni kita letak tepi dulu. Ada satu ring, ada satu plate tau. Ring dengan plate. Kenapa dia letak macam jadi washer pula kat sini kan? Okay, so ini aku tak tahu pun panggil apa. Tapi inilah dia kelas loceng sebenarnya. Okay, maksud aku kelas loceng. Okay, ni
Macam mana aku nak bagi kau dengar. Okey bila kau tekan clutch, bila bearing kau tekan clutch ni semua segala bagai, benda ni akan gegar. Inilah akan yang menjadikan bila kau tekan clutch loceng tu. Okey. Bila kau tekan clutch, bearing tu dah menekan, dah bagi pressure, benda ni lah yang main. Okey. Bunyi macam tu. Itulah dia kelal loceng. Okey, faham? So kalau korang pelik, macam mana kelal loceng ni berbunyi? Disebabkan benda inilah. Okey, inilah dia. Ini CNC besi padu. Alright. So, benda ni yang bagi dia berbunyi bila dia bergesel antara longkang ni. Longkang kelas ni. Sebab tu dia berbunyi. OS G-Can pun sama, brand-brand lain pun semua sama. Cuma kadang-kadang dia beza dari segi material dengan branding lah. Okay, so aku cuma nak aku nak bagi tahu korang satu lagi masalah. Bukan masalah, ini antara kesalahan yang mana kebanyakan owner-owner Honda buat. Okay, bila dia beli kelas baru, normal. Sebab apa? Masih baru, ketat. So free play antara ni apa panggil lah, aku pun tak tahu. Okay, daripada flywheel punya timah ni, okay lah. Okay, daripada flywheel punya timah, okay, benda ni bila main, bila baru, ketat. So, bila ketat, bunyi dia taklah kuat. So, apa yang orang-orang owner-owner Honda ni selalu buat dulu? Diorang pergi gesek benda ni. Dia lay dekat plate ni, bagi longkang ni besar lagi, supaya free play tu makin banyak dan bunyi makin kuat. Kau kena fikir, benda ni banyak sangat kes yang berlaku bila benda loceng ni pecah, crack dan sebagainya, disebabkan kecuaian korang yang suka-suka lay sana lay sini. Okay, so benda ni yang jangan buat. Kawan-kawan kau cakap lay lah sikit, gosok lah sikit, jangan ikut. Benda tu yang jadi masalah, yang jadi crack. Benda ni nak buat bukan murah tau. Memang betul benda ni kita boleh buat, engineering boleh buat balik dekat sini. Tapi jangan buat, itu risiko. Okay, jangan buat. Okay, sebab tu banyak yang orang buat. Okay, inilah benda locengnya. Okay, lepas tu ini ialah clutch plate. Okay, ini single, super single. So ada satu plate. Ada clutch yang twin plate. Bila twin plate, benda ni ada dua. Satu lagi atas dia. Okay, faham? So korang jangan tersalah anggap. Okay, so ini ialah super single. Super single dia taklah sekeras macam twin. So ni single satu. Clutch plate ni yang akan haus tuan-tuan. So bila haus korang kena tukar. Ini yang selalu dia jual. So yang ini ada 4 spring. So bila ada 4 spring, dia taklah sekeras mana pun. Okay, rasa dia akan lebih kurang macam standard. Sikit rasa performance dia, beza dia daripada yang standard. Okay, so last kali ini ialah flywheel. Inilah dia flywheel tuan-tuan. Yang kalau tuan-tuan tak pernah tengok, tapi flywheel yang datang dengan Ogura ni ringan lah. Ada juga yang lighten, lagi lighten, lagi ringan. Ada juga. Kebanyakannya macam Evo, Supra. Ada orang punya flywheel kadang-kadang gila-gila punya ringan. Okay, so yang untuk S60, inilah dia kompartmen apa yang aku boleh kongsi dengan korang semua. Ada flywheel, plate, lepas plate, loceng. Masya Allah, kau tak masuk pula. Okay, bila dah masuk loceng, ada ring ni. Ring ni aku tak tahu apa lah. Ni mesti ada something. Sebab SE punya kod ni, mesti. Sebab ni kod baru, aku tak pernah tengok ni. Dulu aku buka Jasmine, tak ada benda ring ni. Ni pelik. Last kali ialah clutch cover dan kuku kambing tuan-tuan. Dan surprisingly, aku lupa nak bagi tahu korang semua, selalunya bila kau beli clutch set baru, racing macam ni, kau akan datang sekali dengan bearing tau. Dia ada satu bearing clutch, nanti aku masukkan gambar. Okay, bearing clutch, kau tak boleh pakai yang standard punya dah. Kebanyakannya, sebab dia punya pressure dah lain. Tak sama macam standard punya clutch. Standard punya clutch lembut. Tapi S60 SE ni, aku dah unboxing daripada dalam kotak, bearing tak dapat. Aku Google, dia memang cakap bearing pakai balik yang standard. So, dekat situ, apa conclusion yang aku boleh fikirkan buat masa ni sebelum pasang, ialah clutch ni lembut. Sebab kau tak payah tukar bearing lain. Kau boleh pakai bearing yang tu sahaja. Yang standard, yang biasa tu. So, aku nak tengok nanti keadaan dia. Sebab nanti bila kau dah tanggal, kau dah buka gearbox, kau dah pasang gedebak-gedebuk, kau boleh macam tengok sikit tau. Mana dia kau punya bearing tu jauh ke dekat. Dengan nak cengkam dekat kau punya clutch ni. Okey. So kejap lagi lah masa pasang. So sekarang ni aku nak pergi makan dulu, lapar. Aku nak biar boy turun barai gearbox dulu. Nanti
tengok macam mana. Kalau sempat aku balik, aku record dia buat kerja. Kalau tak sempat, nanti aku dah pesan kat dia ambil gambar dulu apa semua. Aku nak settle kerja aku lagi satu, makan, and then aku datang balik. InsyaAllah. Selalunya proses dalam nak settlekan kelas ni lebih kurang kita letak dalam masa 2 jam ke 3 jam. Kalau direct layan, tak pening-pening kepala. So kita bagi boy masa biar dia buat kerja dengan tenang. Dia tak boleh buat kalau ada owner kat sebelah. Tu normal. Mana-mana pemain akan ada masalah yang sama. Okay, so inilah dia. Sekejap lagi kita tengok. Aku tak sabar nak tahu bunyi dia macam mana dengan dia punya tahap pressure keras dekat pedal dia. Okay, so sekarang aku dah patah balik. Semuanya okay. Boy pun mesej aku cakap dah siap. Alhamdulillah. Aku pun tak sabar dengan laju, dengan rushingnya aku terus patah balik bengkel. So aku pun patah balik. Tapi aku terlupa satu benda. Kau tahu sebab apa? Masa aku pergi Thailand itu hari, kau ingat tak yang aku punya Acoy bawa kereta aku betul? Acoy bawa kereta aku, locknut aku hilang. Satu, kau ingat tak? Aku ada singgah satu kedai tayar, aku minta dia gantikan locknut aku. Locknut magguard aku punya special nut tu hilang. Kan? So masalah lah. Kau nak turun gearbox, kau nak salin kelas, kau kena keluarkan dashcam. Keluarkan dashcam, kau kena tukar lah, kau kena buka lah rem. So sekarang ni boy baru bagi tahu aku baru ingat tadi call aku pun dah habis semak ni. Aku cakap dia, boy kau buat lah apa cara sekalipun. So satu lagi tips aku nak tunjuk dekat kau sini. Okay, sekarang ni locknut kau kan okay, kau ada 4. 3 kalau selalunya rim original lah. 3 kau pakai yang biasa, 1 kau akan pakai lock nut, special nut. So aku pakai magguard. Sebab sebelum ni aku pakai magguard je semua. Aku tak pernah pakai yang lain pun. Tapi benda ni akan jadi masalah yang sangat disaster bila dia punya nut dia hilang. Sekarang ni dia ada 2 method tuan-tuan. 2 method. Aku dah cakap dengan boy, rem gua sayang. Gua tak nak ada masalah apa. Sebab dia ada 2 je cara benda ni. Satu cara kampung. Cara kampung ialah kau welding. Cara lagi satu kau pakai special tool. Okey, sekarang ni boy dah usahakan aku cari special tool. Sebab aku cakap aku sayang rem aku tak nak ada apa-apa efek. Ini ialah special tool kalau kau punya nut hilang. Kau punya lock nut tu hilang. Okey, dia punya cap dia. Kau kena cari saiz yang lebih kurang lagi besar daripada nut yang sekarang. Okey? Sebab bentuk bunga dia macam ni, macam kipas tebur ni. Okey. Bentuk dia macam gini. Okey, dia lawan arah tau. Kau longgarkan anti clockwise tapi dia punya ni hadap clockwise. So dia akan gigit bila kau pusing. So ini kau kena masuk, kau kena ketuk bagi impact sikit, lepas tu terus buka. Okey. Itu kalau kau punya nut jenis yang macam ni. Tapi magguard ialah bulat yang gemuk, yang kau pakai paling besar pun tak boleh gigit. So boy pun call aku balik, tak boleh. Aku pun cakap tak apalah, kalau macam tu gua percaya dekat lu welding je. Sebab cara kampung ialah cara welding. So boy pun buat kemas-kemas, dia tutup semua segala bagai, tap dia welding. So macam ginilah hasil dia. Okey? Ini. Bila kau masuk, okey, contoh nut kau welding satu lagi apa-apa nut biasa dekat nut magguard tu. Okey, bila dia dah melekat, gigit, kau buka. Tapi benda ni risiko dan aku tak suggest jangan buat. Okey? Sebab apa? Kalau kau pergi dekat kedai yang tak cermat, yang tak pandai nak buat, okey, api welding tu akan terkena kau punya rem lain, batang-batang ni semua habis. Dan benda ni juga masalah bila kau pakai rem yang contoh macam CE28. CE28 dia punya ruang dia ni sempit. Kalau kau pakai rem RPF1, dia punya lubang hub dia rata, flat, nut je terkeluar. Itu kau nak pakai impact ni pun senang. Okey, tapi welding ni yang sebenarnya daripada dulu orang dah pakai. Cara ni paling berkesan. Tapi risiko. Kalau kau percaya pemain kau, dia kemas, dia buat kerja, buat. Kalau tak, tolonglah usahakan special tool ni. Sebab special tool ni tak semua kedai ada. Diorang kena beli. So boy dah cuba usahakan, tapi tak boleh, tak muat. So sekarang ni terpaksa juga pakai welding. So ini sikit tips untuk korang semua. Bila nut hilang, jangan serabut-serabut, jangan pening-pening, boleh settle masalah. Tapi itulah dia. So aku pun serik, aku terus belilah nut baru race. Ni lock nut race yang cutting panjang sama macam ni, open end juga. Cuma dia punya lock dia macam tu. Ini lock dia. Jangan hilang. Ini hilang. Wah, dah tak sanggup lah nak welding lagi sekali. Okay? Tapi Wah tak nak cerita lah pasal benda ni. Pening kepala. So sekarang ni the moment of truth. Aku tak dapat nak recordkan dia punya proses pasang macam mana. Cuma aku boleh selitkan gambar. Aku dah minta tolong boy ambil gambar tadi. Macam mana rupa kedudukan dia dah bila masuk. Flywheel semua dah masuk semua macam mana. Kelas tu dah terletak dekat gearbox apa semua. So sekarang ni the moment of truth. Aku nak start kereta ni. Aku nak rasa lembut ke keras. Oh ya, aku lupa tunjuk kau. Okay, ni. Inilah kelas standard. Ini ialah kelas standard untuk S660.
buruk kan? Tak lawan. Tapi mana-mana kereta memang macam ni pun kelasnya rupanya. Okay? Tapi term yang sama. Kelas cover, buku kambing, lepas tu pelit. Pelit, terus dia punya flywheel. Tapi berat gila weh, standard. Kau boleh nampak berat. Ni flywheel standard. Mampat, padatnya. So, aku dah pakai yang tu serius, jauh beza weh. Ni berat. Tadi lagi orang kata dua kali ganda ringan lah daripada yang ni. Okay, so sekarang ni aku nak start. Ya Allah, tangan dah hitam. Tapi tak apa. Lembut lah duk. Wah, lembut. Cuma dia sikit lah kita boleh rasa dia ada tegang sikit. Tapi kalau standard kan macam betul-betul lembut kan kedalaman. Tapi ni tak, dia ada sedikit tegang sikit. Pelik dah bunyi dia. Bagi ada bunyi sekejap macam mana. Aku nak bagi diorang dengar macam mana bunyi dia. Kalau letak nak dengar sikit. Korang dengar? Aku rasa korang pun dengar juga. Dia loceng, memanglah loceng. Kita boleh rasa benda tu vibrate kan. Dia ada main dia dekat situ. Tapi bunyi dia tak sama macam dulu. Aku rasa itulah benda tu. Yang tadi ring dengan yang aku cakap aku tak pernah nampak tu, SE punya version, satu lembut. Memang aku tak tipu, sangat lembut. Aku tak payah nak put pressure on it pun. Sangat sempoi je, tak ada masalah. Cumanya tu ada. Aku boleh rasa bunyi dia ada lain sikit. Mungkin compression K series dengan B series lain. Tapi walau macam mana pun aku tetap happy dengan performance dia. Jadi aku nak try pusing-pusing tengok macam mana. Aku rasa okey. So this is something new, benda yang aku baru belajar. So korang kepada owner S960 mana yang tengok video aku, macam itulah rupanya kalau kita pasang orang kata kelas Ogura di S960. It's good, okay. Jangan harapkan sama macam K series punya, B series sama punya sebab compression kita berbeza. So tu ada, kan? Sudah settle lah kerja kita. Cumanya sekarang ni kita nak kena bawa jalan lah. Sekejap lagi kita test. Lain all good lah, good. Kan? Semuanya okey. Right? So, sedikit sebanyak itu je perkongsian yang aku boleh cerita dengan korang semua. Kejap lagi mungkin aku nak test tu, aku minta Acoy recordkan POV keluar. Sebab aku rasa mesti dengar punya bunyi benda tu kan. Okay? So, thank you so much guys. Stay tuned.